Salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Video ini akan belajar matematik tambahan tingkatan 5, bab 4, pilih atur dan gabungan. Standard kandungan adalah 4.1, pilih atur. Standard pembelajaran adalah 4.1.2. Menentukan bilangan pilih atur bagi ada 3 keadaannya. N objek yang berbeza. N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa. Yang ketiga adalah N objek yang melibatkan objek secaman. Jom, mari kita belajar. Mari kita lihat standard pembelajaran yang pertama, iaitu menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza. So, soalan yang pertama, berapa bilangan cara susunan yang mungkin? Okay, diberi 4 huruf A, B, C dan D. So, bagaimana kita nak susun dia? Okey, cikgu tulis sini kaedah pertama. So, kaedah pertama, cikgu nak senaraikan semua susunan. Maksudnya kita susunnya. Contoh, kita susun A, B, C, D dengan A, B, D, C. Mereka adalah 2 pilihan. Maksudnya 2 cara lah susunan yang berbeza. So, kalau kita ikut cara ini, berapa kita boleh senaraikan? So, kita cuba senaraikan semua susunan yang mungkin. Okay, A, B, C, D tidak sama dengan A, B, D, C. So, dengan cara ini, cikgu dapat susun sebanyak 24 di sini. So, daripada kod 4 nombor, 4 huruf ini, cikgu dapat susun sebanyak 24. So, maka jawapannya adalah 24 cara susunan yang mungkin. Okey. So, ini adalah soalan kaedah yang pertama. Mari kita lihat kaedah yang kedua. Berapa bilangan cara yang kita boleh susun? Okey, untuk cara yang kedua, saya sediakan 4 petak. So, 4 petak ini kita lihatnya. Tempat yang pertama, berapa pilihan ada? Daripada 4 huruf itu, sedangkan semua kosong kan? So, ada 4 pilihan. A atau B atau C atau D boleh masuk ya. So, maksudnya ada 4 pilihan. Katakan D sudah masuk. Okey, D sudah dipilih masuk ke tempat yang pertama. Maka tempat yang kedua, kita hanya ada A atau B atau C. Maksudnya hanya 3 pilihan. Katakan B sudah dipilih, maka sini tinggal A atau C sahaja. Di sini ada 2 pilihan sekarang. Okay, kalau A sudah dimasukkan ke tempat ketiga, maka sini hanya tinggal 1 tempat sahaja kan? So, ini 1 tempat sahaja. Maka kalau kita nak cari bilangan cara susunan adalah kita darabkan 4 darab 3 darab 2 darab 1. Maka kita akan dapat 24 cara. Okey, so ini adalah bilangan cara kaedah kedua yang kita boleh guna. So, mari kita lihat di sini ya. Bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza. Berbeza kan? A dengan B dengan C dengan D. Okey, diberi sebagai N factorial. Kenapa kita guna N factorial? Kerana objek dia adalah berlainan. So, N factorial bermaksud N factorial adalah N darab dengan N tolak 1, N tolak 2 sehingga 1. Okey, so sini adalah diberi 4 factorial. Ataupun kita boleh tulis daripada 4, kita pilih 4. So, 4P4. Okay, bermaksud 4 darab 3 darab 2 darab 1. Jawapan dia 24. Okay? So, ini adalah factorial. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Tanpa menggunakan kalkulator,
Cari nilai bagi 7 faktorial. So, 7 faktorial adalah bermaksud 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 dan darab 1. So, kita boleh kira. Dan jawapannya adalah 5040. So, faktorial lah. Ini bermaksud faktorial. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai 12 faktorial bahagi dengan 9 faktorial. So, 12 faktorial bahagi dengan 9 faktorial. Okey, ini adalah 12 darab dengan 11 darab dengan 10 darab dengan 9 faktorial. Kenapa cikgu guna 9 faktorial? Kerana di bawah ada 9 faktorial. So, kita boleh masukkan sahaja. Selepas masukkan, kita boleh kira. 12 darab dengan 11, kita dapat 132. So, darab 10, kita dapat 1320. Okey, so ini nilai bagi 12 faktorial bahagi dengan 9 faktorial. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan keempat. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi 7 faktorial. Okey, 7 faktorial, 5 faktorial bahagi dengan 4 faktorial darab dengan 3 faktorial. So, untuk soalan ini, tak boleh guna kalkulator kan? So, kita guna cara ini. Seperti soalan yang ketiga. 7 darab 6 darab 5. So, darab 4 faktorial. Kenapa saya pilih 4 faktorial? Kerana di sini ada 4 faktorial kan? So, nanti saya boleh masukkan. So, kemudian yang ini adalah 5 darab 4 darab 3 faktorial. So, bahagi dengan 4 faktorial darab dengan 3 faktorial. So, daripada sini, sebab dia darab kan dengan bahagi, saya boleh masukkan. So, daripada sini, kita boleh kira. Sini kita dapat 20. Sini kita dapat 30. So, 30 darab 20, kita dapat 600 sudah kan? Ada satu lagi 7. Maka kita dapat 4,000. Kejap 4,200. Kenapa? Di sini kita akan dapat 4,200. So, jawapan untuk 7 faktorial, 5 faktorial bahagi dengan 4 faktorial darab dengan 3 faktorial. Kita dapat 4,200. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan komputer tanpa ulangan huruf. Okey, mari kita lihat perkataan yang disuruh susun dulu. Komputer. Okey, adakah ini ada huruf yang sama tak? Kalau tidak ada huruf yang sama, kita boleh guna factorial. So, di sini komputer ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 huruf yang berbeza kan? So, kita tulis 8 factorial. So, 8 factorial, ini boleh guna kalkulator lah sebab tidak bagi tahu kan? Okey, untuk ini kita boleh guna kalkulator dengan 8. Kemudian kita cari factorial. Mana factorial dia? Sini, shift. Okey, nampak sini tak? Factorial. So, 8 factorial. Kita tekan enter. Kita akan dapat jawapan dia 40,320. So, 40,320. So, ini adalah jawapan dia. Tanpa ulangan dengan semua huruf yang diberi adalah berbeza. Kita boleh gunakan factorial.
Okey, so ini adalah soalan yang kelima. Seterusnya, mari kita lihat soalan yang keenam. Tentukan bilangan cara menyusun huruf di bawah secara linear dan secara non-linear. Okey, kita nak cari susunan bilangan cara kan? Okey, mandangkan dia adalah objek yang berbeza. Okey, di sini ada dua soalan. Satu adalah secara linear dan satu adalah secara membulat. Okey, kalau secara linear, bagaimana? Kita susun kan? ABC, BCA, CAB, BAC, ACB, CBA. Okey, kalau secara linear, berapa susunan dia? Adalah 6. Sebab setiap ini adalah berbeza. Okey, manakala membulat pula, mari kita lihat ya. Kalau secara membulat, kita boleh nampak A, B, C, betul? Kalau di sini membulat, okay, ini adalah A, B, C juga. Sini A, B, C juga. Makna dia, ketiga-tiga ini merupakan satu jenis susunan kerana dia adalah membulat. Manakala yang ini pula BAC. Kita dapatkan BAC. Sini pun kita nampak BAC, sama susunan dia kan? Sini pun BAC. Sini adalah satu jenis susunan. Maka kalau secara membulat untuk 3 huruf ini, kita hanya ada 2 susunan sahaja. Okey? So di sini kita boleh simpulkan bahawa permutation. Permutation adalah sama dengan n prime bahagi dengan n. So kita boleh masukkan, maka kita boleh dapat n tolak 1 prime. Okay, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, dalam soalan ke-7, tentukan bilangan cara susun 7 butil permata. Lihat sini ya, berlainan warna. Makna dia adalah objek yang berbeza. Kalau objek yang berbeza, kita boleh guna cara yang tadi kan. So, permutation dia adalah 7. Tapi kita nak linear kah ataupun secara membulat? Okay, kita lihatlah adalah membentuk seutas rantai. Kalau ini adalah satu rantai, dia ada 7 kan? 4, 5, 6, 7. So, secara seutas rantai, dia adalah membulat. Kalau membulat, permutation dia adalah 7 tolak 1 factorial. Okey, maka permutation itu adalah 6 factorial. Boleh tekan kalkulator. Anda akan dapat 720 cara. Okey, jawapannya adalah 720. Okey, mari kita lihat soalannya seterusnya. Soalan ke-8. Cari bilangan cara untuk menyusun 5 orang budak dalam suatu bulatan. Kalau bulatan, dia adalah secara macam ni kan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang budak di sini. So, permutation dia, bilangan cara adalah sama dengan 5 tolak 1 factorial, iaitu 4 factorial. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 24. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kita boleh menentukan bilangan bilik atur bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. Okay, soalan ke-9. Cari bilangan cara untuk menyusun 3 orang yang dipilih daripada 5 orang berdiri sebaris. Ini adalah sebaris ya. So, cara dia adalah kita boleh gunakan NPR. Okey, P adalah pilih atur. Kita pilih dan kita atur. Dalam bahasa English adalah permutation. So, daripada sini, kita tahu bahawa daripada 5 orang kan. So, N adalah 5. Sini R adalah 3. Okey, daripada sini, bilangan pilih atur dia adalah
5P3. Maksud dia adalah 5 prime bahagi dengan 5 tolak 3 prime. So, kita akan dapati 5 prime bahagi dengan 2 prime. So, daripada sini 5 darab 4 darab 3. Lepas itu kita bubuh 2 prime. Kerana di sini kita boleh mansuhkan. Okey, pemudahkan kita akan dapat 5 darab 4 darab 3. Jawapannya adalah 60. Okey, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita susun. Okey, cara yang kedua, mandangkan kita perlu susun 3 tempat kan untuk yang sebaris. So, katakan sini ada 5 orang di sini. Okey, tempat yang pertama ada berapa pilihan? Ada 5 orang berdiri sana kan? Maksudnya, kelima-lima orang ini boleh duduk di tempat ini. Tetapi hanya seorang saja yang boleh duduk di sini. Maka 5 pilihan lah. Okay, kalau seorang sudah duduk, tempat yang kedua kita ada 4 pilihan. Ada 4 orang boleh pilih tempat ini. Selepas dia duduk, tempat yang ketiga tinggal 3 pilihan saja. Okey, so bilangan cara yang kita perlu dapat adalah kita darab ya. Maksudnya 5 darab 4 darab 3. Kita akan dapat 60. Okey? So, ini adalah soalan yang ke-9. Seterusnya, mari kita lihat soalan ke-10. Cari bilangan cara untuk menyusun 3 orang yang dipilih daripada 5 orang. Soalan sama kan dengan tadi. Tetapi dalam suatu bulatan. Kalau dia dalam bulatan, macam mana kita nak kira? So, kalau dalam bulatan, kita perlu kira NP. Oh, ini adalah R, salah. Okay, ini adalah R. So, NPR bahagi dengan R. Okey, mari kita lihat soalan dia. Okey, macam mana kita nak kira? Cara yang pertama, kita kira N adalah 5 kerana daripada 5 orang kan. R adalah 3. So, 5P3. Daripada 5, kita pilih dan atur untuk 3. Okey, bahagi dengan R. R adalah 3. So, sini tadi kita sudah kira kan 5PR. Okey, ataupun kita boleh guna calculator. Kalau kita guna calculator, okey, katakan di sini kan. Okey, kita boleh guna 5P. P adalah shift NPR. 5P 3, kemudian bahagi dengan 3. So, kita akan dapat jawapannya 20. Okey, tadi kita kira ada 60. Bahagi dengan 3. Maka jawapan dia adalah 20. Okey, kenapa kita perlu bahagi dengan 3? Sebab mereka adalah dalam bulatan. Kalau dalam bulatan, dia ada, kalau kita susun kan, dia ada 3 cara yang sama. Kalau 3 cara yang sama, kita bahagi dengan 3. So, dalam susunan membulat, 3 susunan yang sama akan diperoleh. So, maka bilangan pilih atur bagi 3 daripada 5 dalam bentuk bulatan. Ialah, kita boleh guna cara inilah. 5P3 bahagi dengan 3. Kenapa bahagi 3? Kerana dia akan membentuk 3 cara yang sama. Okey? So, ini adalah soalan yang ke-10. Seterusnya, kita pergi kepada soalan ke-11. Oh, tanpa gunakan calculator, cari nilai bagi 7P2. Tak boleh guna calculator. Macam mana kita nak kira? So, 7P2. Masih ingat macam mana kita nak kira? Ini adalah 7 prime bahagi dengan 7 tolak 2 prime. Masih ingat tak? Kalau NPR adalah N prime bahagi dengan N tolak
R prime. Alright? Okay, boleh ingat ya. So, tanpa gunakan kalkulator, kita boleh kira lah. Okay, 7 prime bahagi dengan 7 tolak 2 adalah 5 prime kan? Kalau 5 prime. Okay, so atas itu kita boleh 7 darab 6 darab 5 prime. Hey, kenapa 5 prime? Sebab kita nak masukkan 5 prime yang di bawah itu. Okay, so kita masukkan, lepas pemudahkan, kita dapat 7 darab 6, kita dapat 42. Okay, kalau tanpa guna kalkulator pun anda boleh kira juga kan? Okay, seterusnya, kita lihat kepada soalan ke-12. Cari bilangan nombor 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit-digit ini tanpa mengulangi sebarang nombor. Okey, kalau kita susun, ini membulat ke linear? Linear saja kan, sebab dia tidak menyatakan adalah membulat. So, untuk ini kita boleh guna NPR. So, dari soalan ini, N-nya berapa? N adalah daripada berapa kan? So, daripada, perkataan di sini, daripada. So, berapa nombor ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N adalah sama dengan 6. Daripada 6 digit, kita perlu susun dalam 4 digit. Maka ini adalah R. R adalah sama dengan 4. So, kita kira ya. Daripada 6, kita mau pilih 4 sahaja. So, 6P 4. Maksud dia, kita perlu kiralah, ataupun kita guna kalkulator. 6P, mana dia P? Shift darab. Sebab nampak senang kan soalan macam ini? Kita boleh terus dapat 360 bilangan yang boleh diatur. Okey, seterusnya, soalan ke-13. Seorang pekerja di sebuah restoran perlu menyusun 10 biji mangkuk. Okey, di atas sebuah meja bulat. Kalau membulat, masih ingat tak? Okey, membulat adalah NPR bahagi dengan R. Okey, tetapi meja tersebut hanya boleh memuatkan 8 saja. Cari bilangan pilih atur bagi menyusun mangkuk-mangkuk tersebut. Okey, so macam mana? Daripada 10, kita pilih dan atur untuk 8 biji mangkuk secara membulat. Membulat maksudnya kita perlu bahagi dengan 8. Alright. So, daripada sini, okay, kita tekan 10. Okay, P kan? P adalah shift darab 8. Okay, bahagi dengan 8. So, saya akan dapat, okay, ini adalah jawapan. 226,800. So, di sini adalah 226,800 cara. So, ini adalah jawapannya. So, dalam soalan ke-14 ini, dalam sebuah pertandingan berenang, okey, berenang 8 orang peserta akan merebut tempat johan, naik johan dan tempat ketiga. Tentukan bilangan pilih atur bagi 3 tempat utama tersebut. Okey, kita perlu tentukan siapa dia N, siapa dia R. So, daripada berapa orang? Kesemuanya adalah 8 orang kan? So, N adalah sama dengan 8. Daripada 8 orang itu, bagaimana kita nak susun? Susun berapa tempat? Susun 3 tempat. Maka sini R sama dengan 3. Okey. Ini membulat ke tidak? Tidak kan? Okey, so dia adalah linear. So, N, P, R sahaja. So, kita nak cari N, 8, P, 3. So, 8P3 sama dengan apa? Okey, 8
P3. Okey, kita akan dapat 336. 336. So, jawapannya. Seterusnya, mari kita menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Okey, soalan ke-13. Cari bilangan cara untuk menyusun semua huruf daripada perkataan matematik. Okey, lihat di sini. Bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Ada perkataan yang sama, huruf yang sama. Diberi oleh, ini adalah n faktorial bahagi dengan a faktorial, b faktorial, c faktorial. Dengan a, b, c ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman. Okey, mari kita lihat soalan ni. Matematik. Semuanya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, n. N adalah 9. Kerana ada 9 huruf kan? Okey, kalau semua huruf adalah berbeza, maka kita guna 9 faktorial untuk dapatkan bilangan cara. Tetapi untuk ini, kita perlu guna cara bahagi dengan bilangan objek yang secaman. So, di sini kita tentukan dulu siapa yang huruf yang secaman. M, okey, ada M 2 kan? M. So, ada 2. Kemudian A, ada 2 juga. Dan T, ada 2 juga. Okey, untuk mengira ini, so bilangan pilih atur dia, bilangan cara adalah 9 faktorial bahagi dengan 2 faktorial darab dengan 2 faktorial darab dengan 2 faktorial. So, bilangan pilih atur adalah 9 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Perlu letak kurungannya. Okey, seterusnya darab dengan 2 faktorial darab dengan 2 faktorial dan tutup kurungan. Okey, enter. Kita dapat jawapan 45,360. Okey, so sini ya. Jawapan dia adalah 45,360. So, ini adalah bilangan cara untuk menyusunnya. Untuk objek secaman. Seterusnya, mari kita lihat soalan ke-14. Terdapat 5 batang pen merah, 5 batang pen merah, 3 batang pen hitam yang sama, dan 2 pen biru yang sama, disusun dalam satu baris. Hitung bilangan cara menyusun semua pen itu. Okey, kita dapati ini adalah objek secaman. Kita guna cara seperti soalan ke-13. Kesemuanya ada berapa? 5 tambah 3 tambah 2, maka kita dapat 10. N adalah 10. So, pilih atur dia adalah 10 faktorial bahagi dengan yang secaman. Secaman ada 5 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. So, P adalah 10 faktorial bahagi dengan, buka bracketnya, 5 faktorial darab dengan 3 faktorial darab dengan 2 faktorial. Tutup kurungan, enter. Kita dapat jawapan adalah 2,520. 2,520. So, ini adalah jawapannya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan ke-15. Raja di bawah menunjukkan 9 kad yang bernombor. 9 kah? Oh, salah ya. Salah soalan. Adalah 8 kad yang bernombor. Kalau sini ada 8 kad, maka N adalah sama dengan 8. Cari bilangan cara menyusun
semua kad itu dalam satu baris. So, kita perlu kena pasti yang secaman dulu. 2 dengan 2. Ya, ada 2 kan? 4 ini ada 3. 7 ini ada 2. So, daripada sini kita boleh kira pilih atau adalah 8 faktorial. Bahagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Yang ini 3 adalah satu sahaja. So, tak payahlah. Darab satu pun sama saja kan? Lagipun dia tidak ada secaman. So, P adalah sama dengan... Okey. Kita kira dari sini. 8 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Nah, jangan lupa bracketnya. Darab dengan 3 faktorial. Darab dengan 2 faktorial. Dan tutup kurungan. Okey, jawapannya adalah 1680. So, saya tulis jawapan dia di sini. 1680. So, ini adalah bilangan cara untuk menyusun kad ini. Okay, next kita pergi kepada soalan ke-16. Cari bilangan nombor genap. Nombor genap ya. Perhatikan di sini. Yang dapat dibentuk daripada semua angka 4, 5, 7 dan 9 dengan semua angka selain 4. Selain 4 maksudnya 5, 7 dan 9 kan? Muncul tepat 2 kali. Oh, maksudnya 5, 7, 9 ada 2 kali. Manakala 4 itu 1 kali sahaja. So, 5 ada 2 kali, 7 ada 2 kali, 9 ada 2 kali. Daripada sini, kita boleh dapat bilangannya lah. Okey, bilangannya adalah 7. Okey, selain daripada 7, yang secaman adalah 5, 7, dan 9. Dan kesemuanya adalah 2 kali kan? So, kita nak cari bilangan pilih atur adalah n faktorial, iaitu 7 faktorial bahagi dengan, sini ada 2, 2, 2. Maka 2 faktorial darab dengan 2 faktorial darab dengan 2 faktorial. So, jawapannya adalah, okay, mari kita kira. 7 faktorial bahagi dengan bracket 2 faktorial darab 2 faktorial darab 2 faktorial dan tutup kurungan. Jawapannya adalah 630. Ada 630 cara untuk susun. Okey, so ini adalah soalan ke-16. Akhir sekali, jangan lupa ada soalan kuis. Okey, selepas kita belajar, kita perlu tafsirkan diri adakah kita sudah faham. Okey, sila siapkan soalan itu dan screenshot kepada cikgu ya. Okey, so setakat sini sahaja video kali ini. Sekian, terima kasih.